Okey, masa dah pukul 10.10. Okey, kita mulakanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan dengan subtopik bab 5. Subtopik dia 5.4. 5.4 ialah teknologi kejuruteraan genetik. Okey, boleh dengar suara cikgu tak? Boleh cikgu. Boleh dengar suara cikgu? Boleh. Okey ke? Suara cikgu ni boleh dengar tak? Boleh cikgu. Boleh. Okey, cikgu tak apa dengar lah. Takut cikgu punya masalah. Okey, boleh respon dekat chat tak? Boleh respon kat chat. Suara cikgu tu boleh dengar tak? Okey. Okey, kita teruskan dengan teknologi kejuruteraan genetik. Okey, standard pembelajaran kita akan belajar dalam topik ni ada 3. Okey, 5.4.1 mewajarkan teknologi kejuruteraan genetik. Okey, 5.4.2 membahaskan kesan teknologi kejuruteraan genetik dalam kehidupan. Okey, kemudian 5.4.3 mewajarkan etika dalam kejuruteraan genetik. Okey, bila kita nak sebut kejuruteraan genetik ni, biasanya kita kena tahu sejarah kejuruteraan genetik ni. Okey, sebenarnya kejuruteraan genetik ni sebenarnya kalau ikutkan dia telah dijalankan lebih awal lagi, tahun 1970, lebih awal lagi. Tapi yang berdaftar ialah kalau kita nak tengok yang lebih orang kata ongoing tu ialah pada tahun 1970-an lah. Okey, jadi konsep kejuruteraan genetik ni dia melibatkan pengendalian dan manipulasi genetik. Okey, dia sebenarnya asal dia kajian genetik ni adalah untuk penyakit untuk penyakit. Okey, untuk nak mengatasi masalah penyakit kepada manusia. Okey, itu asal dia. Okey, maksud kejuruteraan genetik ni ialah melibatkan aplikasi teknologi untuk mengganti, memindah atau memodifikasi jin dari satu organisma ke dalam organisma yang lain untuk mendapatkan ciri organisma yang diingini. Okey, itu adalah yang dimaksudkan dengan kejuruteraan genetik. Okey, kalau kita tengok kat sini, yang ni yang cikgu cakap tadi lah. Okey, kalau ikutkan dulu kejuruteraan genetik ni dah lama dah berlaku, cuma tak direkodkan. Tapi ada kesan-kesan sejarah tu ada menunjukkan bahawa kejuruteraan genetik tu telah berlaku. Tapi kalau kita nak tengok, sebenarnya dia bermula daripada tahun 70-an lah. Okey, yang start tahun tu ialah pada tahun 1973, daripada Boyer and Cohen ni. Okey, jadi inilah yang akan menentukan perjalanan sejarah kejuruteraan genetik tu. Okey, dan sampai sekarang lah. Okey, yang ni pun agak lama slide ni. Sebenarnya kalau ikutkan dia lebih awal, lebih banyak lagi lah. Dia dah sampai tahun 2020. Okey, contoh-contoh kejuruteraan genetik. Okey, yang pertama ialah terapi jin. Okey, terapi ni biasanya kita nak membetulkan jin tu lah. Okey, kemudian yang kedua DNA recombinant. Okey, yang ini adalah menggunakan plasmid. Okey, dan kemudian ialah organisme termodifikasi genetik atau kadang-kadang kita kenali dia sebagai genetically modified organism dalam bahasa Inggeris ataupun kita kenali juga sebagai GMO. Itu sebabnya bila kamu beli sesuatu produk atau barangan tu, kamu kena tengok label. Label tu macam contoh bahan mentah tu digunakan apa. Kalau ditulis situ GMO, maknanya organisma tersebut telah diubah suaikan daripada segi kejuruteraan genetik. Ni kebanyakan memang ada. Kalau kamu beli dekat pasar raya, kalau kamu tengok betul-betul, kalau tak ada, tak adalah. Tapi kalau ada, maknanya kalau dia tulis situ GMO maknanya organisma yang digunakan untuk produk makanan tu adalah termodifikasi genetik. Okey, kita tengok yang pertama. Kaedah yang pertama, terapi jin. Maksud terapi jin ni ialah jin yang menyebabkan penyakit gangguan jin digantikan dengan jin yang sihat atau normal.
Okey, boleh tak respon kat cikgu? Kita dah belajar dulu apakah contoh-contoh penyakit gangguan jin. Okey, respon dekat chat, tak payah cakap. Okey, kita tahu contoh gangguan yang pertama dia ada jenis mutasi jin, dia ada mutasi kromosom. Okey, jadi bagi cikgu jenis-jenis nama-nama mutasi jin dengan mutasi kromosom tu. Type kat chat. Cikgu nak tengok respon tu. Ingat tak lagi pembelajaran yang lepas? Kita fokuskan kepada manusia. Okey, boleh respon dekat type kat chat tu. Apa contoh-contoh penyakit gangguan jin? Kalau mutasi jin, apa contoh-contoh dia? Bagi cikgu satu. Setiap orang cuba bagi satu. Thalassemia. Okey, type cikgu nak minta type. Tak payah ni sebab cikgu punya mic kat dekat sebelah cikgu ni tak dengar. Kamu boleh dengar cikgu tapi saya tak boleh dengar kamu. Okey, type kat ruang chat je. Okey, buta warna, thalassemia, okey, betul. Hemofilia, okey lagi? Okey, saya nak semua orang lah. Semua orang. Okey, cikgu nak buat PBD ni kan. PBD ni salah satu dia pemerhatian. Kita nak tengok kamu ni aktif atau tak aktif. Okey, anemia sel sabit. Okey, lagi? Lain? Okey, kalau cikgu cakap Down syndrome. Okey, Down syndrome ni apa masalah dia? Kecacatan apa? Respon juga dekat chat. Okey, betul. Alia, mutasi tapi tak berapa jelas tu. Mutasi apa? Jin ke atau kromosom? Okey, kromosom. Okey. Jadi kat mana kromosom yang mana? Kita belajar kromosom ni, kita tahu kalau kita tengok karyotip tu, karyotip ni ada autosom dengan seks kromosom, betul? Okey, jadi maknanya kalau yang cacat tu dekat bahagian mana? Seks kromosom ke dekat autosom? Dalam karyotip tu untuk Down syndrome. Okey, boleh respon? Okey, kromosom. Okey, kalau sebut kromosom, kromosom yang ke berapa? Okey, bagus. Okey, jadi saya nak kamu faham lah. Okey, bila kita nak sebut ni, okey, bagus. Ramai yang respon kat sini. Okey, jadi kalau kita sebut je sindrom Down, tahu ialah kecacatan pada kromosom yang kita fokuskan kepada autosom nombor 21. Okey, jadi itu sebabnya berlakunya terapi jin. Okey. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, contoh-contoh penyakit yang boleh dirawat menggunakan terapi jin. Okey, ada setengah sahaja. Okey, tapi tak semua penyakit boleh dirawat. Okey, antara contoh dia hemofilia. Okey, penyakit Huntington. Okey, Huntington ni yang barulah. Okey, siapa saya lupa nama. Ada satu profesor yang duduk atas kerusi roda ni. Stephen Hawking. Pernah dengar tak nama Stephen Hawking? Type kat ruang chat. Pernah dengar tak? Tak. Ramai tak pernah dengar ni. Pernah, okey. Okey. Stephen Hawking ni, okey. Nanti kamu type lah. Stephen Hawking ni dia antara profesor yang memperkenalkan banyak teori-teori evolusi angkasa lepas lah. Okey. Fizik, ni semua Stephen Hawking. Dia orang yang cacat. Okey, dia adalah salah seorang daripada penyakit Huntington. Okey, jadi maknanya dia ada kecacatan saraf dan sebagainya. Okey, kalau kamu tengok penyakit Huntington ni, inilah yang cikgu dekat punya keza cikgu ni. Dia tangan dia macam ni dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada yang tak boleh berjalan. Ada yang boleh berjalan dan ada yang tidak boleh berjalan. Okey, macam contoh, ingat tak lagi ada kita punya pelari kalau tak silap cikgu 100 meter Paralimpik tu yang menang pingat emas tu? Yang pakai spek tu. Ingat tak lagi? Ingat tak? Okey. Tu dia pun adalah salah seorang penyakit Huntington. Okey. Tapi dia tidak seteruk Stephen Hawking lah. Stephen Hawking ni dia sampai tak boleh berjalan. Okey. Yang seterusnya kanser. Okey, ni kanser.
Okey, kanser ni adalah pertumbuhan ke sel secara spontan. Okey, dia ada dominan, anak-anak dia ada resesif. Okey. Okey, yang seterusnya ialah ALS, okey, amyotrophic lateral sclerosis. Okey, ni biasanya melibatkan bahagian kita punya saraf tunjang kat sini. Okey, jadi ALS ni biasanya akan mencacatkan macam apalah, mencacatkan tubuh badan manusia tu lah. Dia boleh berjalan ke, tak boleh berjalan ke dan sebagainya lah. Dia tidak boleh bergerak atau boleh bergerak. Macam tu lah ALS ni. Okey, kemudian cystic fibrosis, fibrosis, okey, semua orang tahulah. Okey, kalau macam orang cakap fibrosis, kalau dekat orang perempuan biasa dia akan cakap fibroid. Okey, jadi mana ada pertumbuhan sel. Dia macam kanser juga. Okey. Okey, setakat ni okey Okey, kita tengok yang pertama, kaedah terapi gene ni. Okey, contoh yang pertama kalau kita tengok, first kali dia akan semak pada cell stem. Okey, jadi ni biasanya ramai yang akan tanya. Okey, kalau kita nak dapat tisu yang baik, biasanya kita akan mesti gunakan jenis daripada stem cell. Apple stem cell dan sebagainya. Kalau yang orang perempuan, kalau dia kata nak cantik, dia nak pakai apple stem cell lah. Tu cikgu tak tahulah antara betul atau tak betul. Tapi kalau dalam dunia genetik ni, biasanya dia akan mengambil sel stem. Okey, kenapa? Sel stem ni adalah antara sel yang sangat aktif. Okey, jadi dalam sel stem ni ada gene. Okey, dia akan kaji dalam sel stem tu apakah yang menyebabkan penyakit pada pesakit tersebut. Penyakit yang disebabkan oleh penyakit yang terhasil pada penyakit yang disebabkan oleh penyakit yang membentuk pesakit tersebut lah. Okey, contohnya kalau tadi kalau ada penyakit Huntington, okey, apa akan berlaku pada pesakit tersebut? Okey, macam mana keadaan fizikal atau fenotip dia? Okey, kemudian yang kedua ialah di dalam makmal virus diubah suai secara genetik supaya tidak menyebabkan penyakit kepada manusia. Okey, jadi kat sini dia ubah suai lah. Okey. Okey, sebab kamu tak belajar lagi topik mikroorganisma. Mikroorganisma ni biasanya ialah bab di tingkatan 5 Jadi kalau kita tengok virus adalah yang paling kecil dalam mikroorganisma. Biasanya dia akan menjalankan proses replikasi. Jadi apa yang dibuat kat sini, okey, sel stem yang berpenyakit ni kemudian disuntik dengan virus tadi, jadi virus ni akan masuk ke dalam sel tu, dia akan ubah suai genetik. Okey, jadi dia akan berubah. Okey. Okey, kemudian yang keempat, okey, dia akan tengoklah gene yang sihat dimasukkan ke dalam virus. Okey, dan kemudian dia masukkan ke dalam sel dan kemudian dia ubah suaikan genetik sel yang bermasalah tu. Okey. Okey, dan akhirnya sel yang diubah secara genetik disuntik ke dalam badan pesakit dan menghasilkan protein atau hormon yang diperlukan. Okey, setakat ni okey. Boleh respon tak dekat chat? Faham tak ni terapi gene? Okey, konsep dia senang je. First kali check pada sel soma. Okey, sel soma. Okey, atau sel soma ni sel keseluruhan tapi dia fokuskan lebih kepada sel stem. Okey, jadi sel stem ni dia akan kaji. Okey, ada bermasalah atau tidak bermasalah. Jadi bila ada masalah, dia ambil virus, kemudian virus ni dimasukkan dengan gene yang baik. Okey, jadi gene yang baik ni ada dalam virus tu. Kenapa virus? Virus ni kalau daripada segi konsep, dia adalah mikroorganisma yang paling kecil. Jadi lepas dah masukkan genetik atau genetik yang baik tu, kemudian virus ni masukkan semula kepada sel soma tadi. Jadi sel soma ni ada genetik yang bermasalah tadi. Kemudian bila dah masuk je virus ni, kemudian virus ni akan ubah suai genetik kat sini. Okey, kemudian baru disuntik kepada badan manusia. Jadi akhirnya masalah yang dihadapi oleh seseorang tu akan dapat diubah suai. Okey, itu yang dipanggil terapi gene. Jadi mana terapi gene ni adalah dibuat di luar tubuh badan manusia dulu. Okey, kemudian disuntik balik ke dalam tubuh badan manusia. Okey, jelas? Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, boleh type kat ruang chat tu. Okey, kalau okey, respon okey. Kalau tak okey, cikgu terangkan balik. Tak apa, kita pergi pelan-pelan, tak apa, kita tak kejar masa.
Okey, jadi cikgu tengok yang okey lah. Ada 2 orang je ni yang okey. Yang lain ni tak okey ke? Jelas tak? Okey, okey. Bagus. Syazmi okey, Syazmi? Okey, okey. Jadi ramai dah faham lah Okey. Okey, kita pergi kepada yang kedua ialah teknologi DNA recombinant. Okey. Jadi daripada segi maksud atau definisi, jin yang membawa ciri yang diingini dipindahkan daripada satu organisma yang lain, iaitu menggabungkan 2 spesies yang berbeza menghasilkan satu genetik yang baru. Okey, kalau maksudnya kalau kita ikutkan sini, teknologi DNA recombinant ni dia lebih kepada penghasilan hasil-hasil pertanian lah. Okey, ni biasanya akan dibuat lah. Jadi maknanya dia akan ambil genetik tu, tak kira lah. Dia nak ambil genetik tu daripada haiwan ke, serangga ke, virus ke, dimasukkan kepada dalam apa yang kita nak target tu lah. Macam contoh katakan kalau kita nak tumbuhan tu sihat, kita masuklah virus, okey, ataupun bakteria yang ni. Jadi kalau katakan serangga makan tumbuhan tersebut, dia akan mengalami masalah. Okey, jadi ni adalah antara contoh teknologi DNA recombinant. Okey. Okey, kemudian kalau kita tengok biasanya antara contoh teknologi recombinant ni ialah dia fokuskan lebih kepada kadang-kadang ialah bidang perubatan lah. Okey, jadi yang pertama dia ialah penghasilan insulin. Okey, insulin ni tugas dia untuk apa tu sebenarnya? Insulin ni sebenarnya apa sebenarnya? Boleh respon tak dekat chat tu? Insulin ni apa? Okey, mic cikgu masalah. Okey, jadi cikgu nak kamu type dekat chat. Kamu boleh dengar suara cikgu, tapi saya tak boleh dengar suara kamu. Insulin bukan gula, Alia. Okey, yang lain tahu tak? Tak tahu cakap tak tahu. Kalau tak tahu cikgu terangkan insulin tu apa. Insulin tu bukan gula. Ya, betul Syazmi. Insulin tu ialah hormon. Okey, hormon. Okey, jadi maknanya kalau daripada struktur badan tu, okey, dihasilkan oleh sejenis kelenjar. Okey, kelenjar tu nama dia ialah pankreas. Okey, jadi pankreas ni akan menghasilkan insulin. Okey, jadi kalau kita tengok penerangan dia, jin mengawal pengeluaran insulin manusia dipindahkan ke dalam sel-sel bakteria untuk membolehkan bakteria tersebut menghasilkan insulin. Oleh sebab bakteria dapat membiak dengan cepat, okey, dengan mudah, okey, banyak insulin dapat dihasilkan untuk menampung keperluan insulin pesakit diabetes. Okey, kadang macam contoh, kalau orang yang masalah kencing manis ni atau diabetes, cikgu minta tolong kalau dalam soalan SPM, jangan gunakan perkataan atau ayat kencing manis. Okey, bagi kita peringkat kita lebih kepada diabetes. Okey. Jadi diabetes ni dia bukan kata dia tak keluarkan hormon insulin tapi tidak mencukupi. Okey, jadi akhirnya dia akan masuklah suntikan insulin buatan ni yang dihasilkan oleh sel-sel bakteria ni. Okey, jadi akhirnya dia akan dapat tukar. Okey, apa fungsi insulin ni sebenarnya? Kalau kita makan dengan banyak, kadang-kadang kita makan pengambilan atau penghasilan glukosa dalam badan kita akan meningkat dengan cepat. Jadi untuk nak tukarkan tu glukosa yang ada dalam darah tu, jadi biasanya dikawal oleh insulin. Jadi mana yang tidak digunakan sangat tu akan diubah suaikan oleh insulin. Jadi kalau tak berlaku, jadi maknanya gula tu akan masuk ke dalam seluruh badan, jadi dia akan menyebabkan masalah pada tubuh badan manusia. Okey, jelas Okey, jadi kita tengok teknologi DNA recombinant ni. Okey, jadi yang pertama, jin insulin manusia dipotong dengan menggunakan enzim pemotong. Okey, nombor 1. Okey, kemudian diselitkan dekat sini. Okey, maknanya digabungkan lah. Okey, kemudian itu sebabnya bila digabung tu dipanggil, sebenarnya recombinant ni diambil daripada perkataan bahasa Inggeris dipanggil recombination. Okey, dicantumkan semula, potong cantum dan sebagainya.
Okey, kemudian dimasukkan ke dalam bakteria. Okey, bakteria ni dipanggil bakteria ni akan rekombinant. Okey, kemudian dimasukkan dalam tangki penapaian dan akhirnya dia akan menghasilkan insulin. Okey, boleh ni? Okey, ni insulin manusia lah. Insulin manusia tu dia akan ambil lah. Okey, kemudian potong masuk ke dalam bakteria. Okey. Okey, jadi kemudian kalau kita tengok nombor 2 ni, plasmid sel bakteria dipotong dengan menggunakan enzim pemotong. Okey, DNA rekombinant dimasukkan ke dalam sel bakteria. Sel bakteria dengan DNA rekombinant mengganda di dalam tangki penapaian dan pengekstrakan dan penurunan insulin manusia akan terhasil. Okey, itu adalah teknologi DNA rekombinant. Okey. Okey, kemudian yang kedua ialah pertanian. Macam yang cikgu cakap tadi lah, sebenarnya kalau teknologi rekombinant ni dia lebih banyak kepada pertanian. Okey, yang pertama penghasilan padi dengan vitamin. Okey, kalau ikutkan kita punya padi ni hanya ada apa saja. Kalau padi dia akan jadi beras, beras akan jadi nasi. Okey, dalam nasi kita ada apa sahaja? Apa yang ada dalam nasi? Boleh respon kat cikgu. Kita dah belajar masa dekat lower form dulu. Dalam nasi ada apa? Benda yang kompleks tu. Okey, boleh respon? Dalam nasi ada apa? Gila. Gula. Okey, betul. Dia okey, Alia dia jangan sebut gula Gula ni sebenarnya dia kompleks. Okey, dia kompleks. Okey, dia sebenarnya kalau ikutkan dia mula fasa dia kalau nasi ni dia mesti apa tu dulu? Karbohidrat. Betul Syazmi. Karbohidrat. Okey, dalam perkataan lain kalau orang Melayu panggil apa lagi? Selain daripada karbohidrat. Ejaan salah tu Syazmi Karbo hidrat. Okey, yang lain kita panggil kanji, betul? Okey, jadi itu antara contoh kalau nasi ni atau yang melibatkan bijirin ni biasanya dia akan membekalkan karbohidrat atau kanji. Jadi karbohidrat kanji ni kompleks. Jadi untuk bina karbohidrat dan kanji ni dalam tu ada glukosa. Okey, jadi glukosa ni lah yang penting. Jadi kita hanya ada satu tu saja. Jadi bila dia menghasilkan teknologi rekombinant, okey, jadi maknanya kat sini kita akan tengok beras tu akan jadi bervitamin dan sebagainya. Okey, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C. Macam contoh susu lah. Kalau kita tengok susu. Tapi susu ni macam susu yang kita beli dalam kotak tu, itu mungkin campuran. Mungkin ada ekstrak yang diletak dalam tu. Okey, ada vitamin A, B, C dan D lah. Mana kamu minum susu, ada vitamin A, B, C okey, dan sebagainya lah. Dia bergantung pada produk tersebut lah. Okey, cikgu harap kamu jelas lah ni Okey, jadi kalau kita tengok, okey, kalau teknologi rekombinant ni biasanya bila kita ubah suaikan genetik hasil pertanian tu, kita panggil dia sebagai tanaman transgenik. Okey, bila orang sebut tanaman transgenik ni, okey, maknanya ialah tanaman yang telah menggunakan teknologi rekombinant gene. Okey, jadi maknanya kalau kita tengok kat sini, inilah dipanggil golden rice. Kalau orang kaya ni, dia banyaklah makan golden rice. Sebab apa? Golden rice ni dia banyak ada vitamin A. Okey, dan sebagainya. Okey, jadi vitamin A, kalau kita ambil vitamin A, dia boleh elakkan apa tu? Kalau kita ambil nasi, kita hanya dapat glukosa saja. Okey, tapi kalau kita ambil apa dia panggil beras emas dan sebagainya ni, kita akan dapat apa? Kita akan dapat dua benda. Okey, satu ialah kita akan dapat glukosa. Okey, glukosa ni kadang-kadang ialah untuk sumber tenaga lah. Okey, dan satu lagi ialah vitamin A. Jadi itu adalah tujuan penggunaan teknologi rekombinant ni lah. Okey, salah satunya okey, yang ni dalam pertanian Jadi maknanya kalau digunakan teknologi rekombinant ni, dia fokuskan lebih kepada apa tu? Kualiti ke kuantiti? Respon kat cikgu. Beras tadi tak ada apa, hanya ada glukosa, tapi bila gunakan teknologi rekombinant, dia dapat masukkan vitamin A dalam tu. Okey. Jadi kat sini dia fokuskan apa sebenarnya pertanian ni? Kuantiti ke kualiti? Respon dalam chat. Ya, betul. Kualiti. Okey, faham tu? Okey, jadi makna kualiti lah.
Okey, jadi kat sini kamu kena faham apa beza antara kualiti dengan kuantiti tu. Okey. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya, organisma termodifikasi genetik atau GMO. Okey, jadi ini adalah antara contoh-contoh GMO lah. Okey, organisma yang mempunyai gen yang diubah suai secara genetik untuk tujuan tertentu. Okey, kamu pernah tengok tak dekat negara Amerika Syarikat tu atau US ni? Okey, tak tahulah, saya tak semestinya Amerika Syarikat atau US. Kamu pernah tengok tak ada okey, kamu pernah tengok cerita Cinderella tak? Okey, Cinderella tu apa? Dia ada satu cerita tu dia akan hasilkan pumpkin yang sangat besar, betul? Okey. Okey, jadi sebenarnya kalau ikutkan memang ada labu, pumpkin tu labu lah, labu yang saiz sangat besar. Okey, itu semuanya menggunakan konsep GMO lah sebenarnya. Okey, jadi mana labu tu akan jadi saiz yang besar. Jadi labu yang saiz yang besar ni dia ada apa tu? Kita fokuskan kepada apa tu? Kualiti ke kuantiti? Kalau labu yang besar, respon kat chat. Kualiti ke kuantiti? Okey, kuantiti. Okey, jadi mana tak payah lagi kita nak beli labu yang banyak. Mana satu labu tu sebenarnya dia boleh cater untuk ramai orang. Okey. Okey, jadi saya harap kamu faham Okey, jadi GMO ni biasanya kadang-kadang dibuat kat mana tu? Yang pertama dibuat dekat kapas, okey, kacang pie, kacang hijau, nasi, okey, betik, canola, okey. Lepas tu corn, okey, jagung, tomato, kentang, okey, produk tenusu dengan produk soya lah. Okey, itu semuanya menggunakan GMO. Dia tak semesti yang kat sini je lah. Okey, tapi kalau tengok kat sini memang yang 10 ni memang selalu buat GMO. Tapi kebanyakan ada juga jenis-jenis sumber pertanian yang lain. Okey, kita tengok ciri-ciri yang perlu ada pada GMO. Okey, yang pertama, okey, ia mempunyai daya tahan terhadap serangga dan racun rumpai, tahan terhadap keadaan persekitaran yang kurang sesuai seperti cuaca yang kering, okey, atau sejuk, serta mempunyai hasil pengeluaran yang banyak dengan mengandungi kadar nutrien yang sangat tinggi. Okey, itu adalah konsep GMO Biasanya kalau GMO ni dia jarang pakai atau penggunaan herbicide, pesticide yang terlampau banyak lah. Okey, kemudian setengah pertumbuhan GMO ni menghasilkan vaksin dan dadah untuk melestarikan kehidupan manusia atau hidupan yang lain. Okey, itu ciri-ciri yang perlu ada pada GMO. Okey, yang lain pula, haiwan ternakan GMO biasanya mempunyai tahap imuniti yang lebih tinggi daripada jangkitan penyakit atau parasite, kadar tumbuhsaran yang tinggi, hasil tenusu dan daging yang banyak dan bermutu tinggi dengan kandungan nutrien yang tinggi. Okey, jadi ni antara contoh lah kalau kita tengok. Saya tak pastilah kalau ada setengah-setengah ni biasanya dia gunakan saya tengok kalau GMO ni macam lembu-lembu yang ubah suai, kambing yang diubah suai, tu saya tak pasti dia gunakan GMO atau tidak GMO tu. Okey, tapi cikgu rasa memang rasa cikgu, firasat cikgu memang dia akan gunakan GMO. Takkanlah daging dia sampai besar dan sebagainya. Okey. Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya, bakteria GMO boleh menghasilkan bahan seperti insulin, enzim dan ubat. Okey, menguraikan tumpahan minyak, mengurangkan pencemaran karbon, okey, dan bahan toksik, menghasilkan atau menguraikan bahan plastik dan menghasilkan bahan api seperti biodiesel dan butanol. Okey, biodiesel ni kena faham bila sebut biodiesel ni, dia adalah campuran daripada hasil minyak tumbuhan dan juga diesel lah. Okey, bukannya 100% daripada minyak masak tu. Kadang-kadang ada sampai orang faham bila sebut biodiesel ni minyak daripada sawit tu boleh digunakan, diubah suai menjadikan diesel lah. Tak semestinya, dia mesti dicampurkan sedikit dengan diesel. Jadi mana kita tak menggunakan diesel dengan banyak lah. Okey, itu yang dimaksudkan dengan biodiesel. Okey. Okey, kesan teknologi kejuruteraan genetik. Okey. Okey, yang pertama kita tengok kat sini. Okey, kebaikan dia kalau kita tengok GMO ni dia merupakan spesies baru yang terhasil.
Okey, kemudian ibu bapa yang mengetahui embrio atau bayi mereka yang belum lahir mengidap penyakit baka atau gangguan gen yang serius memilih untuk meneruskan kandungan atau tidak. Okey, itu dia biasalah. Dia tengok stem cell tu lah. Okey, kan cikgu cakap tadi sel stem ni ada yang boleh dan ada yang tidak boleh dibaiki. Okey, kemudian yang seterusnya bahan perubatan seperti insulin, enzim, hormon, interferon, okey, antibiotik dapat dihasilkan secara besar-besaran. Okey, kalau tidak nak harapkan pankreas saja menghasilkan insulin kadang-kadang tidak mencukupi. Okey, dia bergantung kepada umur. Kalau umur macam bayi kanak-kanak ni mungkin insulin dia sangat baik lah. Tapi kalau meningkat umur tu maknanya penghasilan insulin tu semakin kurang efektif. Okey, bagi orang-orang yang berumur. Okey, kemudian yang seterusnya kualiti kuantiti hasil pertanian seperti tomato, kacang soya, haiwan ternakan dapat ditingkatkan. Hal ini dapat mengelakkan masalah kebuluran dan kekurangan makanan. Macam cikgu cerita pasal pumpkin tadilah atau labu tadi. Kalau labu yang besar tu kita hantar ke orang, jadi kita dapat kereta sampai beratus-ratus atau beribu-ribu orang untuk sebagai sumber makanan. Okey, dengan hanya satu labu sahaja. Okey, kemudian tanaman dan haiwan ternakan yang mempunyai daya tahan penyakit yang lebih tinggi berbanding dengan generasi sebelumnya dapat dihasilkan. Okey, jadi dengan adanya pengubahsuaian genetik ni, okey, jadi maknanya tanaman, haiwan ternakan tu akan rintang. Rintang maknanya dia tidak mudah diserang oleh penyakit atau diserang oleh serangan serangga dan sebagainya. Okey, kemudian penyakit baka dapat dikenal pasti dan dirawat. Okey, ini adalah semua di bawah kebaikan. Okey, kalau kita tengok keburukan pula apa yang akan berlaku? Okey, kepupusan spesies organisma asal yang digantikan atau spesies baru dengan ciri yang berlainan. Okey, ini macam contoh cerita apa tu? Okey, siapa pernah tengok cerita Star Wars? Siapa pernah tengok? Respon dengan cikgu. Star Wars tu. Perang Bintang. Pernah tengok tak? Okey. Siapa tak pernah tengok cerita Star Wars? Okey, Star Wars ni kalau kita tengok Star Wars ni dia ada satu kalau tak silap cikgu dalam cerita tu dia ada tentera yang pakai baju yang berwarna putih dengan helmet tu. Okey, yang dia panggil sebagai apa cikgu tak ingat lah nama dia. Apa nama dia? Dia askar yang warna putih tu. Pakai baju warna putih. Okey, clone tenaga clone Darth Vader bukanlah. Stormtrooper pandai pun. Okey, yang warna putih tu. Okey, itu semuanya adalah clone itu dalam cerita lah. Okey, jadi apa yang berlaku bila ada je clone ni, jadi apa akan berlaku? Spesies asal tu semua tak ada. Jadi orang dah tak pakai lah nak gunakan manusia dan sebagainya. Okey, dia akan banyak pakaikan yang clone je. Okey, itu antara contoh GMO lah. Okey, kemudian yang seterusnya yang tak baik dia pula, okey, kalau dalam agama kita kena ada ayat dia redha kan, ketentuan Allah kan. Tapi bila dah ada teknologi ni, ni yang kita panggil, kalau kita panggil apa ni? Kalau katakan orang tu dah dapat tahu dalam kandungan tu ada bayi dia ada masalah. Okey, lepas tu dia serah kat kamu, lepas tu kamu nak gugurkan. Okey, itu isu apa tu kita panggil tu? Isu apa? Respon sikit. Kita dah belajar itu dah. Kalau melibatkan sains, isu apa? Kita panggil apa itu? Respon sikit dalam chat. Yang lain ni baik sangat ni. Tak nak respon ni. Okey, bagus. Socio-scientific. Jadi, keguguran tu disebabkan oleh sains. Okey. Kalau tak ada sains ni, mana mungkin tak ada orang yang akan bawa masalah tentang isu tersebut. Okey. Jadi kadang-kadang itu macam contohnya macam kalau cikgu ingat macam contoh in vitro ni, IVF ni. Kamu pernah ingat tak dengar IVF? Pernah dengar tak IVF? Dekat proses masa kamu belajar tingkatan 1 tak silap cikgu. IVF, in vitro fertilization, IVF.
Ni bagi macam orang-orang yang ada masalah tak dapat anak tu lah. Okey, jadi apa yang dia akan buat, dia akan cantumkan sperma dengan ovum tu di luar tubuh badan ibu, kemudian dia akan disuntikkan masukkan balik ke dalam rahim ibu. Okey, pernah dengar tak ni IVF ni? Okey. Okey, anak tabung uji, betul tu. Okey, sebenarnya kalau kita tengok kat situ, okey, kadang-kadang kalau sampai dekat negara barat ni, okey, institusi perkahwinan tu tidak akan lagi berlaku. Dia tak penting dah, perkahwinan tu tak penting. Okey, tapi dalam agama Islam kita pentingkan keturunan. Kita nak tahu siapa bapanya dan sebagainya, ibu dia. Okey. Tapi kalau kita tengok bila dah adanya teknologi IVF ni, okey, isu sosio-saintifik dia, perempuan tak mahu lagi berkahwin. Dia hanya nak anak saja, lelaki tidak diperlukan. Okey, lepas tu dia boleh pilih pula jenis bayi macam mana dia nak. Awal kulit cerah ke, kulit gelap ke, kulit sawo matang ke apa semua. Lepas tu dimasukkan ke dalam tubuh badan dia, kemudian dia akan mengandung tanpa bapa. Tu semuanya adalah isu sosio-saintifik. Sebabkan adanya teknologi sains tu menyebab kita dah lawan hukum alam. Okey? Tu antara contoh. Okey, kemudian yang ketiga, penyalahgunaan bahan perubatan menghasilkan bakteria yang mempunyai daya tahan terhadap antibiotik lalu mengakibatkan kemunculan penyakit yang sukar dirawat. Okey. Jadi kalau kita tengok, kadang-kadang kita hasilkan kalau macam mungkin daripada tubuh badan manusia tu insulin tu sahaja, mungkin doktor kan boleh rawat, tapi kita kena ingat kadang-kadang ada juga insulin yang dihasilkan daripada bakteria tadi. Jadi mungkin bukan segi struktur genetik mungkin tidak akan sama dengan insulin asal. Jadi muncullah pula penyakit yang lain. Jadi sukar untuk dirawat. Itu antara contoh. Okey, kemudian yang keempat, makanan yang banyak dan murah meningkatkan kadar populasi dunia. Hal ini meningkatkan masalah sosial, ekonomi, kesihatan dan kualiti hidup secara global. Okey, jadi kalau makanan yang banyak, murah, okey, apa akan berlaku isu sosio-saintifik dia? Hasil daripada teknologi bioteknologi ni. Okay, apa masalah dia? Boleh terangkan kat cikgu tak? Sosio-saintifik ni kalau makanan terlampau banyak. Okay, kita dah belajar itu kan? Okay, apa masalah dia? Pembuangan sisa, betul? Sisa-sisa pepejal akan meningkat. Okay, itu semua adalah disebabkan teknologi apa tadi? Teknologi apa tadilah? GMO dan sebagainya. Okey, kemudian yang seterusnya, hasil kejuruteraan genetik mungkin menyebabkan alahan dan kesan-kesan sampingan seperti mutasi kepada pengguna. Okey, jadi maknanya bila kamu beli sesuatu makanan tu, kamu kena pastikanlah. Kalau kamu ni tak suka ambil makanan tu, makanan mentah tu yang dihasilkan daripada GMO, jadi kamu tengoklah label dalam tin tu. Kalau tak ada GMO, okeylah kamu boleh ambil. Tapi kalau katakan dia tulis GMO, tu pilihan pada kamu. Jadi yang kita takut dia ialah kesan sampingan. Okey, jadi sebab dia orang hanya laporkan benda-benda yang baik sahaja, tapi tidak melaporkan benda-benda yang tidak baik kalau kita menggunakan benda-benda yang melibatkan teknologi kejuruteraan genetik ni. Okey, kemudian yang seterusnya, penyalahgunaan pengubahsuaian genetik seperti senjata biologi dan juga mampu untuk dapat membahayakan manusia. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, pengubahsuaian genetik. Okey. Jadi dia tak payah lagi nak pakai bom-bom yang kuat lah. Dia pakai je macam contoh ni, katakan sekarang tu orang kata isu COVID-19 ni dia adalah senjata biologi atau tidak senjata biologi. Dia kalau ada fahaman yang lain, dia kata negara China ni sebenarnya membekalkan senjata biologi. Jadi dia dah tahu dah macam mana nak atasi masalah virus COVID-19 ni. Jadi salah satu dia adalah tujuan untuk ekonomi dan sebagainya. Okey, jadi bila ekonomi, dia dah tahu ubat dia, dia akan hasilkan ubat. Jadi orang ramai akan beli. Contoh sekarang lah insulin dan sebagainya. Itu andaian, tapi tak semestinya betul. Okey, jadi itu antara contoh. Okey, cikgu rasa jelas lah tu. Jadi bila kita tengok tenaga kejuruteraan genetik ni, dia akan fokuskan kepada kebaikan atau keburukan. Okey, etika dalam teknologi kejuruteraan genetik. Okey, dia mesti ada ethics. Okey, yang pertama, isu etika kalau kita tengok, yang pertama ialah yang kita takut sekali ialah pengklonan manusia.
Okey, kalau katakan kita nak orang yang baik saja, yang elok saja, yang hidup kat muka bumi, apa kan berlaku pada spesies asal? Boleh respon kat cikgu. Klon manusia lah ni, kita nak tengok orang ni kuat saja, okey, orang ni cerdik saja. Okey, jadi apa kan berlaku pada manusia yang asal tu? Boleh respon kat cikgu tak? Kalau wujudnya klon ni. Okey, Syazmi ni. Syazmi dapat markah banyak ni. Yang lain? Okey, betul. Spesies tu akan pupus. Okey. Jadi jangan ayat dia jangan tulis spesies itu akan pupus. Jadi maknanya kamu kena ayat penuh dia ialah spesies asal akan pupus. Okey. Jadi itu yang paling penting okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, kalau asyik klon kalau ada klon, ada variasi atau tidak? Variasi atau tidak? Variasi ni mana perbezaan. Klon ni ada perbezaan atau tidak? Okey, tak ada. Okey, kalau dia ciptakan manusia tu nak bunuh orang je, sifat dia nak bunuh orang je lah. Dia tak ada perasaan kemanusiaan dan sebagainya. Okey, kemudian yang seterusnya penghasilan senjata biologi. Okey, jadi sekarang ni macam cikgu cakap lah. Lepas ni bila kamu belajar je topik ni, kamu kena hati-hati sikit. Saya tak pastilah sekarang ni surat ada orang hantar, tapi kalau kita tengok surat dalam tu ada serbuk. Tiba-tiba kamu pula dengan tak ingat dengan ilmu yang kamu dapat, kamu ingat ni bedak. Lepas tu kamu pegang. Rupanya habuk tu adalah mikroorganisma. Okey, jadi boleh menyebabkan penghasilan senjata biologi dan sebagainya. Okey, jadi itu kamu kena ingat Okey, macam contoh kalau untuk pengetahuan kamu, mikroorganisma ni dia ada dua sifat. Jadi maknanya dia bila luar pada tubuh badan manusia tu atau berada di luar perumah, dia akan jadi bentuk hablur atau garam. Okey, tapi bila dia masuk dalam tubuh badan manusia atau organisma yang lain, dia akan dia menjalankan fungsi hidup. Jadi kamu kena hati-hati kat situ. Jadi kalau kita tengok dalam kotak ke, dalam bekas ke, dia macam serbuk je, terus kena andaian, kita takut ini adalah senjata biologi. Okey. Okey, kemudian yang seterusnya menjejaskan perkembangan ekonomi pertanian. Okey, jadi kat sini kalau asyik orang tanam semua pokok-pokok yang baik saja, okey, jadi kita tak akan dapatlah rasa buah-buah yang lain. Okey, jadi makna kat sini kita tak adalah variasi tanaman tu. Okey, mungkin kita akan dapat satu jenis labu saja, satu jenis rambutan saja, sebab ni ciri-ciri yang baik. Okey, tapi kalau kita tak menjalankan proses kejuruteraan genetik ni juga mungkin akan ada masalah. Tapi kita yang takut ni perkembangan ekonomi pertanian tu lah. Kita akan jual. Okey, mana seluruh dunia lah katakan, okey, kita ada satu spesies ni, spesies yang sangat baik. Okey, kemudian semua negara nak beli spesies tu. Okey, tanam. Okey. Jadi apa akan berlaku? Kalau semua negara akan tanam spesies yang sama, apa akan berlaku? Boleh respon kat cikgu tak? Kamu rasa ada ruang perniagaan tak kat situ? Ada ke tak ada? Tak adalah. Sebab apa? Kalau kita tengok berlakunya perniagaan ni sebab apa? Ada perbezaan daripada segi produk, betul? Sini saya cikgu rasa kamu belajarlah dalam perniagaan, kamu belajarlah perbezaan produk, barulah berlakunya pertukaran kan. Dulu apa pertukaran, dia orang panggil apa, sistem barter kan, barang dan barang, tapi sekarang ni tak adalah lagi barang. Sebab apa? Dia menggunakan kaedah mata wang. Okey, jual barang dapat duit. Itu antara contoh. Jadi bayangkanlah kalau kita gunakan semua spesies yang sama, macam contoh satu dunia ni tanam durian yang terbaik ialah Musang King. Semua negara ada Musang King. Kau rasa Musang King kat Pahang tu boleh jual tak? Mesti tak boleh, betul? Okey, sebab ada variasi tu yang menyebabkan kita boleh menjual produk. Okey, kemudian yang seterusnya ialah tahap keselamatan produk GMO belum dapat dipastikan. Okey, jadi cikgu pun sebenarnya takut juga kalau kita nak makan ni GMO ni, sebab tak ada cerita pasal produk GMO ni. Kesan baik
dia apa, kesan buruk dia apa. Kebanyakan orang suka cerita benda yang baik saja. Cerita yang buruk jarang yang berlaku. Okey. Okey, penilaian. Okey, boleh salin soalan ni. Kita nak habis dah topik ni, lepas tu kita masuk variasi. Okey, bila dah siap respon salin kat sini. Soalan ni je. Apakah kejuruteraan genetik? Berikan 3 contoh kejuruteraan genetik. Okey, apa tadi? Kita dah belajar terapi gen, GMO, okey, teknologi rekombinant. Okey, itu 3 lah. Okey, namakan satu contoh penyakit gangguan yang boleh dirawat melalui terapi gen. Kamu dah terang. Faham lah tu. Okey, namakan satu contoh makanan yang menggunakan DNA rekombinant untuk menambahkan baik kualitinya. Okey, lepas tu apakah GMO? Itu saja. Okey, ada soalan? Okey, boleh tanya dengan cikgu. Ada apa-apa nak tanya? Okey, dah siap salin respon Okey, kalau tak ada soalan, okay, cikgu nak 2 lah. Cikgu dah siap salin. Okey, lepas tu okey, jelas apa yang dia ajar. Kalau tak jelas, cakap tak jelas. Nanti cikgu respon balik. Okay, ingat semua latihan ni pindahkan ke semua kepada SC2. Okay, kalau dah siap salin respon. Okay, dah salin soalan? Okay. Okay, terima kasih Alisa. Okay, ada soalan tak? Ada soalan nak tanya tak? Okay, dah siap dan jelas. Okay, Dayah dia dah package 2 sekali yang macam cikgu suruh tadi lah. Okay, ada masalah tak? Kalau ada masalah, okay, boleh type kat chat tu. Cikgu boleh ulang balik. Okay, kalau ada masalah, pangkah X. Okay, kalau tak ada masalah, okay, kamu tekan apa palang je. Palang. Okay, jelas. Okay. Okay, okay, berapa orang kat rumah dia ada laptop? Okay, cikgu minta respon kat sini. Berapa orang ada laptop? Okay, kalau tak ada, tak cakap tak apa. Cikgu tak ada masalah. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak ada. Okay, Zalika ada. Hidayah ada. Okay, Diana ada. Okay. Okay, macam ni. Okay, sama jugalah kita macam mula-mula kelas kita dulu. Okay, jadi cikgu nak tengok kefahaman kejuruteraan genetik ni. Okay, saya nak TikTok masih ada lagi tak? TikTok? Masih ada lagi tak TikTok? Dekat handphone tu? Okay, jadi sekarang ni cikgu nak, okay, cikgu tengok kat sini kamu tulis jelas-jelas okay, pasal kejuruteraan genetik tu. Okay, jadi saya nak, okay, apa yang kamu buat, okay, siapkan durasi apa ni lah, buat TikTok lah. Okay, buat TikTok. Okay, kamu cerita pasal 3 contoh kejuruteraan genetik. Okay, 3 tu je.
Okey, makna kamu tulis lah. Makna pendahuluan tu macam biasalah yang kamu buat itu tadi. Ada nama, okey, tajuk dia kejuruteraan genetik. Okey, lepas tu kamu ceritakan tentang 3 contoh kejuruteraan genetik. Cikgu tak nak tulisan saja, cikgu nak kalau boleh ada gambar. Okey, ada gambar. Okey, boleh? Okey, itu tugasan kamu yang seterusnya. Simple je, cikgu tak nak yang bombastik sangat lah. Sebab yang penting sekarang kamu simpankan dalam TikTok tu. Okey, lepas tu hantar kat cikgu. At least cikgu tahu kamu faham tentang 3 contoh kejuruteraan genetik tu. Okey? Okey, hantar cikgu nak minggu depan boleh. Kalau siapa dah siap boleh hantar awal pun tak ada masalah. Okey, macam biasalah. Kalau siapa yang siap, cikgu akan simpan semua dalam evidence kamu ada dalam YouTube. Okey? Okey, boleh? Okey. Okey, kita rest 2 minit. Kita masuk topik yang baru.